Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Galagang Forum yang pada hari ini kita akan mengulas dan mengupas berkenaan topik kita iaitu ideologi falsafah barat pencetus kemusnahan alam, benar atau tidak. Bersama saya pada hari ini 8 panel kita yang mana tidak asing lagi dan sebentar lagi akan mengutarakan sudut pandang yang berbeza dan pastinya membuka mata sidang pendengar sekalian. Baiklah, kita terus kepada panel pertama iaitu Cik Ain. Boleh Cik Ain terangkan apakah sebenarnya ideologi falsafah barat? Dipersilakan. Baiklah, apa itu falsafah barat? Pada dasarnya, pertanyaan ini sukar dijawab. Ini bukan kerana sukarnya mentafsir istilah falsafah, tetapi kerana terlalu banyak definisi yang diberikan sejak falsafah diusahakan. Rumusan dari semua definisi falsafah dari segi pandangan barat ialah mencintai dan hikmah. Falsafah barat juga menganggap falsafah sebagai suatu ilmu fizikal di mana tujuan kehidupan manusia mempunyai kaitan dengan hubungannya dengan alam. Antara ideologi yang berada dalam falsafah barat yang mahu saya ketengahkan adalah falsafah René Descartes, yang mana cukup bahaya jika kita berpegang pada pemikiran sebegini kerana falsafah ini menyatakan yang alam itu mati seperti manusia yang mati. Bermaksud, alam boleh dibuat sesuka hati oleh benda yang hidup. Saya akan memperincikan falsafah René Descartes. Falsafah René Descartes ini merupakan pemikiran the mind-body problem yang mana memisahkan minda dan kerohanian manusia. Alam tidak bergabung dengan manusia dan manusia menganggap alam itu neutral iaitu tidak bernyawa. Sebagaimana Cik Ain beritahu sebentar tadi, pemikiran ini menganggap alam itu mati seperti manusia yang mati. Pemikiran ini mengajak manusia yang hidup ini untuk tidak sesuka hati melakukan apa sahaja terhadap alam. Kesannya, alam diakses dengan bebas tanpa mengira kesan sampingan yang mendatang kerana kerakusan manusia yang mengejar kekayaan dan kesiapan dari segi ekonomi. Baiklah, terima kasih Cik Sarah. Jadi Cik Izzatul Farhana, mungkin Cik Izzatul Farhana boleh kongsikan apa contoh-contoh dan kesan yang diterima oleh rakyat Malaysia kini disebabkan oleh falsafah René Descartes. Dipersilakan. Terima kasih Cik Moderator. Sidang pendengar yang budiman. Sifat tamak, petikan diri semata-mata mahu mengaut keuntungan serta mengabaikan peraturan alam adalah contoh manusia yang memiliki pemikiran falsafah René Descartes. Aktiviti penolakan hutan secara besar-besaran tanpa kawalan untuk pertanian di seluruh dunia bukan sahaja di Malaysia menyebabkan tanah tercemar. Pengelola hutan pula mengurangkan keupayaan sistem bumi untuk mengawal selia kepekatan gas rumah hijau di atmosfera. Tuan-puan, pemanasan global menjadi lebih buruk dengan campur tangan manusia seperti pemusnahan hutan dan pokok tanpa kawalan. Banyak tanah pertanian di negeri pantai timur Semenanjung terjejas seruk akibat banjir, manakala di kawasan tanah tinggi, pembalakan secara besar-besaran dan penguduran tanah untuk pertanian mendedahkan tanah kepada kesal-hakisat akibat hujan. Hujan lebat dalam tempoh panjang menyebabkan tanah terhakis dan membawa lumpur ke sungai berdekatan, maka wujud pula banjir lumpur. Maka inilah implikasi yang telah, sedang dan bakal kita hadapi jika tidak dicegah. Terima kasih Cik Izzatul Farhana. Betul, daripada kita sibuk menuding jari pada orang lain, sebaliknya punca utama datang dari diri sendiri. Baiklah, mungkin ada persoalan daripada pendengar? Assalamualaikum. Soalan saya adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang diputuskan oleh masyarakat yang berfikiran falsafah René Descartes. Saya akan menjawabnya. Pihak kerajaan kini makin memperketatkan hukuman bagi sesiapa sahaja yang melanggari undang-undang yang telah termaktub. Jika disabit kesalahan, maka individu terbabit akan dikenakan denda sebanyak RM50,000 dan boleh disabit hukuman penjara mengikut kesalahan yang dilakukan. Sebagai manusia, kita ada akal fikiran untuk berfikir mana yang baik dan mana yang buruk dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Manusia dan alam ibarat aur dengan tebing. Jika kita menjaga alam sekitar, maka alam juga akan menjaga kita. Kesimpulan yang sangat bermanfaat. Baiklah Encik Zulfadli, adakah falsafah barat ini sememangnya langsung tidak memberi faedah kepada manusia? Terima kasih moderator. Bila mana kita mengatakan falsafah barat langsung tidak memberikan apa-apa faedah kepada manusia, itu sebenarnya kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kerana dalam falsafah barat terdapat satu fahaman dan pemikiran yang menunjukkan sisi berbeza dari sudut kebaikan dan manfaat yang kita peroleh dengan mengamalkannya. Falsafah barat tersebut adalah falsafah Francis Bacon. Falsafah ini menunjukkan terdapat sisi positif yang boleh kita ambil dan laksanakan. Hal ini demikian kerana
Falsafah Francis Bacon mengetengahkan tentang kehidupan manusia dan alam yang saling terikat serta kepentingan ilmu yang perlu dizahirkan bukan semata-mata mempelajarinya. Malah perkembangan ideologi melalui falsafah Francis Bacon ini bukan sahaja melahirkan anak-anak Malaysia yang berilmu tapi turut memberi keuntungan kepada negara. Izinkan saya memperincikan hadirin sekalian, falsafah Francis Bacon ini menulis tentang perkembangan ilmu yang mana sebagaimana diberitahu oleh Encik Zulfazil sebentar tadi, ialah ilmu perlu berikan hasil iaitu output secara praktikal, bukan sekadar pengetahuan semata-mata. Jadi, terdapat 3 metafora yang dibawa oleh Francis Bacon iaitu menguasai, nakluki dan mengawal alam. Kenapa metafora ini diperkenalkan? Kerana mahu mengingatkan manusia yang kita perlu mengawal selia alam semula jadi. Sidang pendengar, institusi penyelidikan House of Solomon telah menjalankan suatu kajian saintifik R&D untuk menyelesaikan masalah manusia dengan kekurangan hasil tanaman pada ketika itu. Maka dengan itu, tercetuslah teknologi agriculture technology serta teknologi kejuruteraan, yang mana ideologi R&D ini tercetus ekoran dari pemikiran falsafah Francis Bacon. Baiklah. Jadi Encik Najwan, apa contoh kemajuan dan kejayaan yang dapat kita lihat pada masa kini berdasarkan pemikiran falsafah Francis Bacon? Antara contoh kemajuan di Malaysia yang dicapai disebabkan oleh pemikiran falsafah Francis Bacon adalah pembangunan ekonomi yang berterusan disebabkan penyelidikan dan pembangunan iaitu R&D. Sebagaimana Encik Jadi nyatakan, yang cetusan idea R&D berlaku pada ketika falsafah Francis Bacon diperkenalkan pada dunia, yang mana program R&D amat penting dan sangat diberi perhatian dalam semua sektor. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, baru-baru ini turut menyumbang kepada pembangunan industri herba melalui penyelidikan yang dijalankan sama ada dari aspek saintifik dan juga ekonomi. R&D FRIM berjaya memberi impak yang positif kepada seluruh industri herba melalui proses pemindahan teknologi. Faedah daripada kemajuan ini telah memberikan kejayaan yang amat membanggakan negara kita, yang mana antara kejayaan yang dicapai adalah produk tongkat ali, penularan biotropik telah menembusi persarat antarabangsa. Baiklah, terima kasih Encik Najwan atas perkongsian yang sangat menarik. Mungkin ada soalan dari peserta? Saya ada soalan. Adakah R&D hanya dijalankan di film sahaja? Boleh saya menjawabnya? Dipersilakan. Okey, soalan yang sangat menarik. R&D merupakan singkatan kepada penyelidikan dan pembangunan. Terdapat 11 institusi yang menjalankan R&D di bawah Kerajaan Malaysia, yang mana salah satunya adalah FRIM, yang merupakan institusi di bawah Kerajaan Malaysia yang melakukan penyelidikan hutan. Suka untuk saya kongsikan kepada semua berkenaan apakah institusi-institusi lain yang terlibat. Antaranya adalah Palm Oil Research and Development Board, iaitu PORIN, yang melakukan penyelidikan berkaitan minyak sawit dan kelapa sawit. Selain itu, Malaysian Agriculture Research and Development Institute, iaitu MARDI, yang bertanggungjawab dalam sektor pertanian dan banyak lagi sektor-sektor lain. Jadi, kita sebagai manusia yang bijaksana perlulah sentiasa hemat dalam menafis segala ideologi barat, sama ada perkara itu boleh menjatuhkan atau memberi keuntungan kepada manusia dan alam. Benar. Jadi sentiasalah kita pandang dari sudut positif, manakala segala keburukan mesti kita cuba hindari. Moga kehidupan kita bahagia, alam pun terjaga. Maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada para panel dan pendengar, juga kepada pengajuh soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.